Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod kelima siri Ultraman Blaza. Kepada sesiapa yang masih lagi belum menonton, korang boleh tonton kat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. Mujurlah juga minggu lepas hanyalah episod recap untuk siri Ultraman Blaza. Aku ni sebenarnya baru balik bercuti je, so sebab tu lah aku memang lewat gila keluarkan video ni. So memandangkan minggu lepas episod recap je, jadi tak salah rasanya untuk minggu ni aku ceritakan semula apa yang dah berlaku dalam episod kelima siri Ultraman Blaza. Untuk episod kelima ni, aku rasa inilah episod yang agak boring untuk aku tonton, berbanding dengan episod-episod yang lain. Tapi apa-apa pun, aku tetap nak ceritakan apa sebenarnya yang dah berlaku dalam episod kelima siri Ultraman Blaza. Episod kelima ni dimulakan dengan menunjukkan pasukan Global Guardian Force ataupun singkatannya kita panggil sebagai GGF. Diorang ni telah memasang satu senjata baharu yang bernama Mega Shot kat Gunung Kirino. Diorang pilih untuk letak senjata Mega Shot kat Gunung Kirino tu supaya mudah untuk diorang buat ujian penggunaan senjata tersebut. Senjata ni dicipta tujuannya sah-sah lah, untuk digunakan untuk memusnahkan raksasa yang datang buat kacau. Dan benda ni bukan saja bagi kelebihan kepada GGF, malah turut membantu pasukan SCAD untuk mengalahkan raksasa. Kemudian tanpa disangka-sangka tiba-tiba berlakunya satu gempa bumi dalam masa yang sekejap je lah. Dan lepas tu muncul seorang perempuan yang bernama Mizuho. Mizuho ni datang dan bagi tahu kepada pasukan GGF dan ahli pasukan SCAD yang ada kat situ supaya hentikan buat ujian penggunaan senjata Mega Shot tu, sebab ujian tu boleh menyebabkan seekor raksasa legenda yang bernama Lord Dorgo akan bangkit semula. Rupa-rupanya Mizuho tu dikenali oleh Anri Minami sebab diorang berdua ni berasal dari kampung yang sama yang berdekatan dengan Gunung Kirino. Mizuho bagi tahu kepada Anri yang pihak GGF ni telah mengalihkan satu patung yang berada kat Gunung Kirino tu, dan peralihan patung tersebut, sebab diorang kan nak letak senjata Mega Shot tu kan, jadi diorang alihkan patung tu, dan peralihan patung tu menyebabkan Lord Dorgo akan muncul semula. Anri ni dia tak berapa nak percaya lah dengan apa yang Mizuho sampaikan, sebab Mizuho tak dapat bagi bukti yang konkret. Malah pihak GGF pun dia dah buat kajian tanah dan dia mendapati kat Gunung Kirino tu tak ada apa-apa tanda yang ada hidupan kat situ. Jadi ujian penggunaan senjata Mega Shot tu pun tetap diteruskan sambil dibantu oleh Earth Garen. Kemudian semasa ujian senjata Mega Shot tu dimulakan, Lord Dorgo memang betul-betul muncul semula. Dan Lord Dorgo tu pula sebenarnya adalah Gunung Kirino tu sendiri. Semasa dia bangkit semula, senjata Mega Shot tu dah melekat kat badan dia. Lepas tu Lord Dorgo tu telah menyerang Earth Garen menggunakan sinaran yang keluar dari tanduknya. Tembakan sinaran yang dikeluarkan oleh Lord Dorgo yang mengenai badan Earth Garen tu telah menyebabkan Earth Garen gagal berfungsi. Pasukan SCAD dan GGF ingatkan yang Lord Dorgo tu akan terus menyerang Earth Garen, tapi rupa-rupanya dia pergi minum air je dekat kolam dan lepas tu dia tidur balik. Semasa Lord Dorgo ni tidur, pasukan GGF dan pasukan SCAD pun berbincang dan diorang memutuskan untuk memusnahkan terus Lord Dorgo tu. Tapi Mizuho tak setuju. Mizuho pun bagi cadangan supaya meletakkan semula patung yang telah dialihkan oleh pihak GGF semasa nak memasang senjata Mega Shot tu. Sebabnya menurut Mizuho, kalau letak patung tu semula kat tempat dia, Lord Dorgo akan tidur dalam masa yang sangat lama. Mula-mulanya pasukan SCAD dan GGF ni macam tak berapa nak setujulah. Tapi lepas Emi Aobe hubungi diorang dan mengatakan bahawa tindakan meletakkan patung tu kat tempat asal adalah tindakan yang tepat. Sebab dengan meletakkan patung tu kat tempat asal, iaitu di belakang badan Lord Dorgo, memang akan boleh menyebabkan Lord Dorgo tidur dalam tempoh yang sangat lama. Jadi Kapten Gento pun putuskan yang dia dan Anri Minami akan panjat belakang badan Lord Dorgo untuk diorang letakkan semula patung yang telah dialihkan oleh pihak GGF. Bila Kapten Gento dan Anri Minami dah naik belakang badan Lord Dorgo dan dah hampir-hampir dah nak letak patung tu kat tempat asal, tiba-tiba berlakunya lita pintas kat senjata Mega Shot tu dan menyebabkan
Lord Dorgo bangkit semula. Bila Lord Dorgo bangkit semula, pada masa tu berlakulah gegaran, dan gegaran tu menyebabkan Henry Minami dan Kapten Gento tak dapat berdiri dengan stabil. Tapi yang paling malang berlaku kepada Kapten Gento dia terjatuh, dan bila dia terjatuh terpaksalah dia bertukar menjadi Ultraman Blaza. Masa Blaza nak serang Lord Dorgo tu, tanpa disangka-sangka, senjata Mega Shot yang duk melekat kat belakang badan Lord Dorgo tu, tiba-tiba Lord Dorgo macam boleh kawal pula, dan menyebabkan Blaza kena serang dengan senjata Mega Shot tu. Memang agak susah Blaza nak serang Lord Dorgo tu, sebab senjata dari Mega Shot tu asyik tembak dia. Dia lompat ke atas kena tembak, dia terbang kena tembak, dia gerak kiri kanan kena tembak. Habis tu macam mana nak serang Lord Dorgo tu? Tapi muncullah Earth Garen datang tepat pada waktunya dan membantu Ultraman Blaza. Aku suka gila babak ni. Walaupun episod kali ni boring, muncullah ada babak menarik yang macam ni. Sebab Earth Garen berjaya menembak senjata Mega Shot tu dan menyebabkan senjata Mega Shot tu gagal berfungsi. Tapi aksi menembak daripada Earth Garen tu, macam aksi dalam filem tembak menembak. Dia punya lompat pusing tu memang ada style. So, bila Mega Shot tu dah gagal berfungsi, Ultraman Blaza pun mengeluarkan senjata Spiral Barret dia. Dan bila dia dah keluarkan Spiral Barret dia tu, dia patahkan dua pula Spiral Barret tu. Dah macam aiskrim Malaysia aku tengok dia patahkan. Kemudian dia lempar Spiral Barret tu kat senjata Mega Shot yang ada kat belakang badan Lord Dorgo dan menyebabkan senjata tu tercabut. Lord Dorgo yang macam bengang tengok dia sendiri kasyik kena serang tu, dia pun apa lagi, keluarkanlah sinaran daripada tanduk dia untuk serang Ultraman Blaza. Tapi si Blaza ni berjaya mengeluarkan perisai dan menghalang tembakan sinaran tersebut. Blaza yang nampak Henry berada di belakang badan Lord Dorgo tu, terus dia bantu Henry dengan memegang kepala Lord Dorgo supaya keadaan tanah di mana Henry berdiri tu menjadi stabil. Dan bila dah stabil tanah tu, barulah Henry berjaya memasukkan semula patung ke dalam tempat asal tu. Akhirnya Lord Dorgo pun tidur semula dan dia jangka akan tidur selama tempoh 1000 tahun. Bila Lord Dorgo dah tertidur, Blaza pun tolaklah Lord Dorgo tu ke tempat asalnya dan menjadi Gunung Kirino semula. Episod kali ni kita boleh nampaklah yang Ultraman Blaza ni bukannya 100% makhluk ultra primitif yang tak ada akal dan emosi. Yelah, kalau dia tak ada akal dan emosi, aku rasa dia takkan selamatkan pun Lord Dorgo tu. Maka kat situ tamatlah episod kelima siri Ultraman Blaza. Macam aku cakap, episod kali ni agak boring sebab kalau korang tengok view dia kat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya ni, aku rasa tak cecah 1 juta pun lagi berbanding dengan episod-episod yang lain. Tapi maybe Suburaya ni sebenarnya dia tengah berada di fasa untuk mengembangkan watak-watak sedia ada dalam siri Ultraman Blaza. Jadi sebab itulah akan ada episod yang mungkin agak boring sikit. Apa-apa pun, sebagai peminat, kita teruskan je melayan. Manalah tahu selepas ni episod-episod yang akan keluar adalah lebih menarik selepas selesainya fasa-fasa menceritakan tentang watak-watak penting dalam siri Ultraman Blaza ni. Terima kasih sebab menonton video aku ni sampai habis. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.